Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jumpa lagi kita masih lagi dalam siri bincang soalan UPKK bagi subjek ulum syar'iyah, bidang ibadah ataupun bahagian ibadah ataupun subjek ibadah. Okey. Dan kita pada kali ini kita nak tengok soalan-soalan berkaitan dengan subjek ibadah. Okey, so tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 31. Sebab dia mula dengan soalan 31 ni sebabnya soalan ulum syar'iyah ni dia gabung akidah dan ibadah. So kita dah tengok sampai soalan 30 dalam video sebelum ni berkaitan dengan akidah. So dia sambung dengan soalan ibadah. Soalan 31 hingga soalan 40 10 markah. Bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan nombor 31, rukun tayamum. Okey, rukun tayamum. So dia bagi soalan dia macam tu je, rukun tayamum. Jawapan dia ada alif 2, ba 4, jim 5, dal 6. Okey, maksudnya kat sini soalan ni tanya berapakah rukun tayamum. Okey, so rukun tayamum ada 4. Okey, mula-mula niat, kemudian sapu muka dan kedua tangan hingga siku, tertib. Okey, cukup 4 rukun tayamum. Okey, kemudian soalan 32. Berikut adalah rukun mandi wajib kecuali. Okey, dia boldkan kecuali ni. Maksudnya kecuali yang bukan rukun lah. Kita kena cari jawapan yang bukan rukun. So dia akan bagi 4 jawapan, alif, ba, jim, dal, dan kita cari satu sahaja yang bukan rukun mandi wajib. Sebab tu soalan dia berikut adalah rukun mandi wajib ada kecuali. Okey, kita baca. Alif, niat. Ba, menghilangkan najis pada badan. Jim, membaca doa selepas mandi. Dal, meratakan air ke seluruh badan. Okey, yang mana satu bukan rukun tayamum dalam jawapan ni? Niat, rukun tayamum. Menghilangkan najis pada badan, rukun tayamum. Dal, meratakan air ke seluruh badan, rukun tayamum. So, yang bukan ataupun yang kecualinya, yang terkecuali, yang bukan rukun mandi wajib adalah membaca doa selepas mandi. Ini perkara sunat lah ni. Sunat kita baca doa selepas kita mandi. Okey. Soalan 33. Terbit fajar shadiq sehingga terbit matahari. Terbit fajar shadiq sehingga terbit matahari. Pernyataan di atas berkaitan dengan solat fardu. Yang mana ada kaitan dengan fajar shadiq sehingga terbit matahari? Alif, subuh. Ba, zuhur. Jim, asar. Dal, maghrib. Okay, so terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Sebelum terbit matahari ni mestilah solat subuh. Okey. Kemudian 34, rukun qalbi di dalam solat. Rukun qalbi di dalam solat. So dia nak rukun qalbi di dalam solat. Apa dia? Alif, niat. Ba, tamakninah. Jim, membaca Fatihah. Dal, membaca tahiyat akhir. Yang mana satu? So jawapannya rukun qalbi. Qalbi ni maksudnya qalbi, hati. Rukun yang di dalam hati. So apa je yang kita masa solat
kita buat rukun tu dalam hati? Satu-satunya ialah niat. Kita niat dalam hati kan, kita tak niat. Sebab niat tu tempatnya dia dalam hati, tak ada tempat yang lain. Kalau yang kita sebut tu, itu lafaz niat. Yang kita masa nak solat tu, yang kita niat tu dalam hati. Okey, 35. Soalan 35, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Alif, mumayyiz. Ba, musafir. Jim, uzur. Dal, baligh. Okey, yang mana syarat di antara jawapan ni merupakan syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa ialah mesti baligh. Okey. Seterusnya soalan nombor 36. Syarat sah azan kecuali, dia nak kata berikut dalam jawapan ni adalah syarat sah azan kecuali yang bukan syarat sah azan. So, kita kena tengok. Alif, mumayyiz. Ba, lelaki. Jim, masuk waktu solat. Dal, lafaz dalam bahasa Melayu. So, jawapan dekat sini adalah dal lah. Kalau lafaz dalam bahasa Melayu ni bukan syarat sah azan. Sebab syarat sah azan lafaz dalam bahasa Arab. So, dia nak kecuali. Kecuali dal lah jawapan dia. Okay, soalan nombor 37. Rukun solat jenazah. So, kita kena pilih antara jawapan ni yang mana satu termasuk dalam rukun solat jenazah. Alif, membaca doa iftitah. Ba, membaca tahiyat awal. Jim, membaca tahiyat akhir. Dal, membaca surah Al-Fatihah. Okay, so jawapannya adalah dal. Okay, kalau kita tengok dalam solat jenazah tak ada doa iftitah. Membaca tahiyat awal lagi lah tak ada. Membaca tahiyat akhir pun tak ada. Kan? Bukannya rukun. Sebab solat jenazah ni mana ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Okay, so rukunnya yang termasuk dalam rukun solat jenazah adalah membaca surah Al-Fatihah. Okey, soalan nombor 38. Hukum menunaikan solat jenazah. Hukum menunaikan solat jenazah. Alif, fardu ain. Ba, fardu kifayah. Jim, sunat hayat. Dal, sunat ab'ad. Okey, so jawapannya hukum menunaikan solat jenazah adalah fardu kifayah. Okay, so kita dah terangkan sebelum ni apa maksud fardu kifayah. Tak apalah kita sebut sekali lagi. Fardu kifayah ni adalah sesuatu yang dikerjakan oleh sekelompok masyarakat dapat menghalang daripada keseluruhan masyarakat tu berbuat dosa. Maksudnya fardu kifayah ni contoh dalam solat jenazah ni, kalau ada orang yang meninggal dunia di tempat yang kita tinggal, kita tak pergi solat jenazah tu, tapi ada orang lain yang pergi. So disebabkan oleh ada sekelompok orang yang pergi tu, dia menghalang kita daripada berdosa. Okey, boleh ya macam tu. Okey, seterusnya 39. Sami'allahu liman hamidah ialah lafaz bagi. Alif, takbiratul ihram. Ba, ruku'. Jim, i'tidal. Dal, sujud. Okey, sami'allahu liman hamidah, lafaz ketika kita i'tidal. Okey. Soalan nombor 40. Antara berikut contoh kenderaan yang boleh dilakukan solat kecuali. Dia nak kecuali juga. Alif, bas. Ba, basikal. Jim, kapal terbang. Dal, kereta api. Okey, so jawapannya, yang mana satu kenderaan yang tak boleh dilakukan solat di dalamnya? Sebab dia tanya kecuali. Antara berikut contoh kenderaan yang boleh dilakukan solat kecuali. Jawapannya adalah
basikal. Mustahil lah kita nak solat atas basikal kan. Sebab senang je kalau masa kita kayuh basikal tu, nak berhenti solat, kita berhentilah mana-mana. Satu lagi, basikal ni kita tak gunakan untuk satu perjalanan yang jauh. Sehingga kan kita terpaksa nak kena solat atas basikal. Kalau bas, kapal terbang, kereta api ni, kita mungkin akan melalui satu perjalanan yang panjang sehingga boleh melangkau waktu solat. So, dia dibolehkan untuk kita solat atau dia semasa menaiki bas ke, kapal terbang ke, kereta api ke, boleh solat. Basikal tak boleh lah. Okey. Seterusnya, soalan nombor 41 hingga 45, pilih hukum yang betul berdasarkan peristiwa berikut. Pilih hukum yang betul berdasarkan situasi peristiwa pula. Situasi berikut. Okey. So, hukum yang dia masukkan dekat sini ada 6 hukum, tapi soalan ada 5 sahaja. Maksudnya satu hukum kita tak akan guna dalam soalan ni. Okey, hukumnya yang dia bagi adalah wajib, sunat, harus, makruh, haram, tidak sah. Okey, jom kita baca soalan nombor 41. Ahmad mengerjakan solat tarawih pada bulan Ramadan. Okey, solat tarawih pada bulan Ramadan hukumnya sunat. Okey. Solat tarawih hukumnya sunat pada bulan Ramadan. Kemudian soalan nombor 42, Hamzah melakukan solat fardu setiap hari. Hamzah melakukan solat fardu setiap hari. Hukumnya wajib. Kita wajib solat fardu setiap hari. 5 waktu. So, kalau situasi Hamzah ni, Hamzah melakukan solat fardu setiap hari, hukumnya wajib. Okey. Soalan nombor 43, Ramlah melakukan tawaf di Baitullah ketika kedatangan haid. Ramlah ni dia pergi ke Mekah, kemudian dia tawaf. Dia tawaf di Kaabah, Baitullah, di Kaabah dalam keadaan dia haid. So, apa hukum dia? Hukum dia adalah haram. Okey, haram seorang wanita yang datang haid untuk melakukan ibadat tawaf di Baitullah ataupun tawaf di Kaabah. Okey. Kemudian soalan nombor 44. Kamal kerap berkumur-kumur sewaktu berpuasa di bulan Ramadan. Kamal ni dia puasa tapi dia kerap berkumur-kumur sewaktu dia masa dia puasa tu. Apa hukumnya? Hukumnya adalah makruh. Makruh lah perbuatan kamal tu. Sikit-sikit pergi kumur. Selang 5 minit pergi kumur lagi. Dia kerap sangat berkumur waktu dia puasa. So, hukumnya makruh. Okey, 45. Soalan 45. Ismail menjamakkan solat fardu zuhur dengan asar ketika bermusafir. Ismail menjamakkan solat fardu zuhur dan asar ketika bermusafir. Hukumnya harus. Okey. Harus kita untuk jamakkan solat sewaktu kita bermusafir. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 46 hingga soalan 50, 5 markah. Tandakan right ataupun tandakan betul pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Okey, soalan nombor 46, umat Islam berpuasa pada 1 Syawal. Pada 1 Syawal ni biasanya tarikh apa ni? Tarikh Hari Raya Aidilfitri. So, dia kata umat Islam berpuasa pada 1 Syawal. Jawapannya salah lah sebab haram kita puasa pada tarikh Hari Raya ataupun tarikh 1 Syawal. Okey. Nombor 47, membaca surah Al-Fatihah ialah rukun solat. Membaca surah Al-Fatihah ialah rukun solat.
Okey, jawapannya betul. Kan, setiap rakaat dalam solat tu kita baca Al-Fatihah. So, membaca Al-Fatihah merupakan salah satu daripada rukun solat. Soalan nombor 48, solat jenazah dilakukan seperti solat fardu. Maksud seperti ni, solat jenazah ni dia kata dilakukan sama macam solat fardu. Serupa. Pergerakannya kan, sama ke tak? So, solat jenazah ni kita lakukan dalam keadaan kita berdiri sahaja. Daripada mula-mula kita takbir sampailah kita salam, semuanya dalam keadaan berdiri. Tapi kalau solat fardu pula ada rukuk, ada sujud. So, sama ke tak? Seperti ke tak? Jawapannya salah lah kat sini. Solat jenazah dilakukan seperti solat fardu. So, jawapannya salah, tak sama. Okey. Kemudian nombor 49, orang yang berhadas besar dilarang melakukan solat sunat. Orang yang berhadas besar. Okey, hadas besar ni perlu kepada apa? Wuduk ataupun mandi wajib? Kena mandi wajib lah orang yang berhadas besar. Bukan buang air besar. Kalau buang air besar, perlu berwuduk sahaja. Ni berhadas besar. Dilarang melakukan solat sunat. Kalau hadas kecil pun dilarang juga untuk melakukan solat sunat. Apatah lagi berhadas besar. Orang yang berhadas besar dilarang melakukan solat sunat. So, jawapannya adalah betul. Okey, tanda right. Soalan nombor 50. Solat bagi orang uzur adalah mengikut kemampuan pesakit. Okey, jawapannya betul. Solat bagi orang uzur, orang yang sakit adalah mengikut kemampuan pesakit. Kalau dia mampu untuk solat duduk, dia boleh solat dalam keadaan duduk. Ataupun baring mengiring. Ataupun baring menelentang. Ataupun menggunakan isyarat mata. Mana-mana pergerakan ataupun mana-mana cara yang mengikut kemampuan pesakit tersebut. Okey, so jawapannya betul. Okey. Soalan seterusnya, lengkapkan bacaan ketika duduk antara dua sujud di bawah. Lengkapkan bacaan ketika duduk antara dua sujud di bawah. So, dia dah bagi dah jawapan kita. Pada kita, anni, wa'afini, warhamni, warfa'ni, warzukni. So, kita just ambil jawapan ni balik. Yang dia dah bagi ni, masukkan di tempat yang kosong ni. Okey, so kita baca. Okey, bacaan ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, boleh? Okey, kita baca sekali lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okay, senang kan? Dah baca setiap hari kita baca ni, mesti boleh jawab punya ni. Kalau keluar soalan macam ni lagi dalam UPKK nanti. Okey. Kemudian soalan 56 hingga soalan 60. Padankan pernyataan alif dengan pernyataan ba. Okey, so kalau kita tengok kat sini, taubat, dia ada taubat, rawatib, tarawih, istikharah, tahiyatul masjid. Okey, soalan dia ni mesti berkaitan dengan pengertian solat-solat sunat. Okey, pengertian solat-solat sunat. Okey, kita tengok. Kita cari jawapannya. Okey, tak apa, kita bacalah jawapannya dulu. Yang pertama ni, solat sunat yang ditunaikan sebelum dan selepas solat fardu. Kemudian yang kedua, solat sunat yang ditunaikan apabila seseorang itu menginsafi dosanya.
Yang ketiga, solat sunat yang ditunaikan untuk mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat sunat yang ditunaikan selepas Isyak di bulan Ramadan. Yang terakhir, solat sunat yang ditunaikan untuk menghormati masjid yang dimasuki. Okey, kita tengok yang mana yang sesuai, kita sesuaikan, kita padankan. Okay, dia suruh kita padankan. Okay, soalan padankan ataupun soalan sesuaikan ni mesti guna pembaris lah, baru lurus kita punya suai tu, sesuaikan dan padankan tu. Okey, dah banyak pula melencong. Okay. Soalan nombor 56, taubat. Okey, solat sunat taubat, apa maksud dia? Yang paling sesuai adalah solat sunat taubat ni solat sunat yang ditunaikan apabila seseorang itu menginsafi dosanya. Okey, soalan nombor 57, rawatib. Solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni adalah solat sunat yang ditunaikan sebelum dan selepas solat fardu. Kemudian soalan nombor 58, tarawih. Solat tarawih adalah solat sunat yang ditunaikan selepas Isyak di bulan Ramadan. Kan biasa bulan Ramadan selepas solat Isyak kita akan buat solat tarawih. Okey, istikharah 59, istikharah, solat sunat istikharah. Apa maksud dia? Solat sunat yang ditunaikan untuk mendapat petunjuk daripada Allah. Okey. Kemudian soalan nombor 60, tahiyyatul masjid ialah solat sunat yang ditunaikan untuk menghormati masjid yang dimasuki. Okey, selesai untuk soalan berkaitan dengan solat-solat sunat. Okay, seterusnya soalan 61 hingga soalan 65, 20 markah. Okey, tengok soalan nombor 61. Solat jamak terbahagi kepada dua. Okey, solat jamak terbahagi kepada dua. Tulis bahagian solat jamak berdasarkan situasi di bawah. Okey, kita baca situasinya. Alif, Muhammad menghimpunkan solat asar ke dalam waktu zuhur apabila bermusafir. Muhammad dia solat asar dalam waktu zuhur. So kat sini adalah jamak apa? Jamak takdim. Menghimpunkan dua solat dalam waktu yang pertama. Dekat sini Muhammad ni dia solat asar ke dalam waktu zuhur. Okey, namanya jamak takdim. Okey, situasi yang kedua, Ali menghimpunkan solat zuhur ke dalam waktu asar. Solat Ali ni dinamakan solat jamak takhir. Ali ni dia himpunkan solat zuhur ke dalam solat asar. Solat jamak takhir ni adalah menghimpunkan dua solat ke dalam waktu solat yang kedua. Zuhur dan asar, solat dalam waktu asar. Namanya jamak takhir. Okey, seterusnya soalan nombor 62, syarat wajib solat Jumaat. Syarat wajib solat Jumaat. Okey, antara syarat wajibnya adalah mesti beragama Islam, dan yang kedua baligh. Kemudian ada lagi lah antaranya macam merdeka. Okey, itu antara syarat-syarat wajib solat Jumaat. Okey, seterusnya anggota tayamum 63, anggota tayamum. Okay, so anggota tayamum yang pertama adalah muka, dan yang kedua dua belah tangan hingga ke siku. Itu je anggota tayamum, tak ada dah yang lain. Sebab tayamum ni dia gunakan debu tanah. Tak adalah berkumur apa benda. Takkan nak berkumur dengan debu. So anggota tayamum hanya ada dua, iaitu muka dan dua belah tangan hingga ke siku. Okey, seterusnya
soalan nombor 64, golongan yang wajib qada puasa. Golongan yang wajib qada puasa. Antara golongan yang wajib qada puasa, maksudnya dia tinggal puasa dan dia kena qada, ganti balik. Okey, antara golongan tersebut adalah orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dan orang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Okey, boleh juga kalau awak nak tulis orang wanita yang datang haid semasa bulan puasa. Masa bulan Ramadan, ada orang wanita dia datang haid, dia tak boleh puasa lah. Kemudian dia kena ganti puasa tersebut, berapa hari yang dia tinggal. Okey. Soalan seterusnya, jawab semua soalan berdasarkan situasi di bawah dengan jawapan yang betul. Okey, apa situasinya? Nombor 1, Umar terlupa membaca doa kunut ketika subuh. Ketika solat subuh. Apa situasi, apa hukum solat Umar tu? Hukumnya, hukum solat dia sah. Alasan dia, doa kunut merupakan sunat ab'ad. Okey. So, apa tu doa kunut ni adalah perkara sunat ab'ad di dalam solat subuh. Dia bukan rukun. Kalau dia tertinggal rukun, solat dia batal. Tapi dia tidak membaca ataupun terlupa membaca doa kunut ketika solat subuh. Okey, hukum solat dia sah. Alasan dia, doa kunut merupakan solat sunat ab'ad. Okey, kemudian situasi seterusnya, berpuasa pada hari-hari tasyrik, iaitu pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Okey, alasannya merupakan hari-hari diharamkan puasa. Okey, hari-hari tasyrik pada 11, 12 Zulhijjah ni adalah hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. So, hukum berpuasa pada hari-hari tersebut adalah haram. Okey, situasi seterusnya. Salmah menghilangkan najis pada badannya ketika mandi wajib. Okey, apa hukumnya? Salmah menghilangkan najis pada badannya ketika mandi wajib. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib kerana apa? Alasannya adalah rukun mandi wajib. Menghilangkan najis pada badan ketika mandi wajib ni adalah rukun mandi wajib. So, wajiblah dilakukan. Hukumnya wajib, alasannya rukun mandi wajib. Okey, seterusnya, Ahmad mengqasarkan solat Isyak selepas balik dari kerja kerana terlalu letih. Okey, kita baca situasi ini sekali lagi. Ahmad mengqasarkan ataupun memendekkan solat Isyak selepas balik dari kerja kerana terlalu letih. Hukumnya, solat Isyak dia tu tidak sah. Hukumnya tidak sah. Alasannya, tidak boleh solat qasar kerana letih. Okey, keletihan bukanlah syarat ataupun bukanlah perkara yang diharuskan untuk kita mengqasarkan ataupun memendekkan solat. Okey, seterusnya, ketika melaungkan azan, Aziz memalingkan muka ke kanan apabila menyebut hayya 'alas solah. Ketika melaungkan azan, Aziz memalingkan muka ke kanan apabila menyebut hayya 'alas solah. Hukumnya sunat, alasannya perkara sunat ketika azan. Okey, memalingkan muka ke kanan apabila menyebut hayya 'alas solah ni adalah perkara sunat ketika azan. So, hukumnya sunat, alasannya perkara sunat ketika azan. Okey, baiklah. Sekian, setakat itu sahaja perbincangan soalan kita untuk ibadah pada kali ini dalam subjek ulum syar'iyah. Okey, semoga apa yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat dan membantu untuk para pelajar
mengulang kaji pelajaran untuk menghadapi peperiksaan ataupun ujian UPKK. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan insya-Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.